Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Yahya dari Thinking Channel Network. Slot saya untuk TV Asofa, slot dunia digital. Kali ini kita nak berbincang ataupun saya nak kongsikan tips shortcut lah. Contoh macam kita biasa gunakan Ctrl C, kita tekan pada Ctrl pada keyboard, key Ctrl dengan C serentak. Itu apabila kita telah select. Contoh kalau kita tengah buat kerja di Word document, kita buka satu file tu dan kita nampak ada banyak teks dan kita select satu dokumen tu, kita tekan Ctrl C ialah untuk copy teks itu disimpan dalam clipboard. Ataupun kita bekerja dengan grafik gambar, kita tekan Ctrl C, apa yang kita select tu dia akan masukkan ke dalam clipboard. Jadi apabila kita buka dokumen lain, kita transferkan, kita tekan Ctrl V. Contoh kalau kita select teks, kita daripada satu dokumen yang terbuka, kita dah select dan kita tekan Ctrl C, so kita transfer kepada satu dokumen lain atau satu program lain. Kita tekan Ctrl V, dia akan jadi paste, dia tampal dari situ satu tempat ke satu tempat. Kalau grafik macam tu juga, gambar yang kita pilih, select dulu, kita Ctrl C dan kita Ctrl V, dia paste lah. Okey, saya bagi contoh. Contoh yang boleh senang ialah kita pergi ke desktop saya. Sekarang kita berada di desktop saya. Nampak terang desktop saya ni. Okey, sekarang ni saya nak buka satu program Telegram. Okey, kebetulan saya berada di Telegram dan juga di Telegram channel Majlis Keselamatan Negara. Kita lihat ni, saya nak copy teks ini. Okey. Dalam Telegram kita boleh juga nak masukkan teks ini ke dalam clipboard dengan right click, copy select teks. Ataupun kita tekan Ctrl C pada keypad. Okey, Ctrl C pada keypad. Ctrl C, Ctrl dengan keypad C, saya tekan ni, jadi ini selected tadi, selected text kat sini, tekan Ctrl C. Okey, sekarang kita dah Ctrl C ni, saya boleh pergi ke save message saya. Ini yang saya buat kerja-kerja lah. Saya pun tekan kat sini Ctrl V dan juga keluarlah teks apa yang saya nak buat tadi di sini. Ataupun saya boleh pergi ke saya tekan di sini, saya transferkan Ctrl V, dia pun pergi ke sana. Maknanya daripada Telegram saya select teks tu, saya Ctrl, saya pastekan ke dalam WhatsApp saya. Daripada satu channel di Telegram, saya select teks tu, saya copy dan saya paste juga dalam Telegram. Saya boleh buat, tadi saya dah tunjuk daripada apa nama ni, daripada Telegram saya transfer kepada WhatsApp. Okey, bagaimana pula kalau contoh saya transferkan teks tadi, saya buka di sini, ambil Microsoft Word. Where is my Word? Saya digunakan Microsoft Word. Wait, patutnya saya letakkan di desktop sini dekat start program supaya senang saya cari. Word, there you go. Okey, apa yang saya select tadi, saya copy tadi, saya pun buka satu dokumen baru, saya tekan Ctrl V untuk paste, maka dia keluar apa yang saya copy tadi. Ataupun saya right click dan paste option, paste, dia paste lah balik. Okey, dah selesai lah apa yang saya buat ni. Okey, now contoh katalah saya insert gambar. Sini tak ada gambar, pictures. Okey, ni gambar saya. Besarnya, saya kecilkan sikit.
Saya boleh select, copy, saya pergi pula ke Telegram dan saya paste di sini. Gambar saya akan masuk. Okay, set. Tapi bila teks tadi dah terlepas dah kan. Sekarang saya nak tunjuk satu benda pada awak. Tadi apa yang kita select dan kita copy masuk clipboard. Gambar ni kita select dan kita copy masuk dalam clipboard juga. Tapi saya tiba-tiba dalam sini saya nak recall balik teks tadi, ataupun mungkin sebelum ni saya ada copy paste beberapa teks. Jadi saya nak ajar tuan-tuan. Okey. Jangan saya transferkan supaya tengok saya punya apa nama tu, keyboard. Tekan Windows, nampak button Windows ni, button Windows dengan V. Keluar. Ini namanya clipboard. Ya, saya tengok daripada control. Okay. Sekarang kita balik semula kepada word ni. Okay, saya tekan Windows dengan huruf V. Windows tu adalah dalam kita punya keyboard ni, ada di bawah ni sebelah kiri, sebelah control dengan function ni ada button Windows, bentuk Windows tu. Kita tekan tu, dia akan keluar clipboard. Ini clipboard. Ini adalah gambar yang saya boleh copy. Ini adalah teks yang saya copy tadi. Ini sebelum ini. Saya boleh pilih ini untuk teks masuk dalam sini. Saya buat kepada siapa-siapa. Kemudian saya boleh tekan lagi sekali. Masuk paragraf baru. Saya boleh control Windows V untuk masukkan mana-mana. Ini kalau perhatikan, sebab saya punya screen tak berapa terang sangat, mungkin awak boleh nampak ke bawah ni. Okey, contoh saya ada buat, saya ada copy green screen ini dan saya masukkan. Hanya tekan dengan cara macam tu, shortcut. Jadi mungkin kita pernah bekerja dengan beberapa file, kita select gambar, kita Ctrl C, copy, dan kita buat kerja, kita paste sana sini, dah selesai. Daripada WhatsApp kita Ctrl C gambar tu, kita pergi kepada Telegram kita. Okey, itu gambar. Kemudian kita buat dengan teks pula. Jadi sekarang kita fikir, tadi saya ada pernah copy tadi, tapi saya lupa apa, nak cari balik susah. Maka kita tekan Windows dengan V, maka keluarlah dia punya clipboard apa yang kita simpan di sana. Di sini juga kita boleh tekan 3 butang ni, akan keluar sama ada kita nak delete gambar ini, selection yang di highlight ini, ataupun kita pin kan, maknanya dia akan stick, dia takkan lari di mana-mana. Atau kita unpin tu, maknanya kita dah boleh gerakkan dia ke kiri dan ke kanan. Ya, mana tadi? Oh, bukan itu. Okey, contoh katalah sekarang ni kita dah terlalu banyak, kita boleh clear all ni, delete semua yang kita tak nak, kita dah ada sini supaya kita kosong. Kadang-kadang dia mengambil memory juga. Jadi saya harap tuan-tuan dapat faham. Okey, penggunaan tu saya ulang sekali lagi. Kita refresh memory kita. Button shortcut dalam Windows ini, kita boleh gunakan mouse untuk right click dan copy paste, sama ada kita dalam Word file, dalam WhatsApp, dalam Telegram, apa saja yang kita tengah bekerja, kita boleh cut and paste. Supaya juga kalau kita pandai menggunakan Photoshop, kita boleh select daripada dokumen Windows, highlightkan paragraf, teks mana kita nak, sama ada semua sekali ataupun sebahagian, ataupun kita nak gambar-gambar yang kita letak dalam Windows. Contoh dalam sini saya tekan Ctrl A, right click, copy, kita tekan balik Windows V, kedua-dua ini dah ada dalam sini dah, termasuk logo-logo yang saya gunakan tadi, semua sekali ada sini. Jadi kita boleh recall balik daripada clipboard. Kita juga boleh cakap dengan beri instruction pada Windows untuk clearkan semua sekali. Now my clipboard is empty, maka saya boleh sambung buat kerja saya. Jadi kita tak banyak pening kepala memikirkan tak banyak memikirkan macam mana nak buat kerja ni, kita nak tulis kat mana, nak simpan teks kat mana. Jadi kita dah dapat satu shortcut, gunakan Windows dengan huruf V. Ctrl C
Pertama sekali kita kena select. Untuk simpan dalam clipboard, kita kena select dan kita tekan Ctrl C ataupun right click mouse ini untuk kita pilih option copy. Dia akan ambil apa yang kita punya pilihan tadi, sama ada teks ataupun gambar. Dia akan masuk ke dalam clipboard supaya kita boleh gunakan balik, recall balik pada dokumen lain. Tapi kalau kita right click pun boleh, tekan Ctrl C pun boleh. Untuk keluarkan balik, sama ada kita yang baru kita copy tadi, kita terus tekan Ctrl V. Ctrl tu button kiri di bawah sekali sebelah kiri, tekan Ctrl dan juga letter C. C is untuk copy, V is untuk paste. Itu yang mereka dah hot stamp kan untuk cut and paste. Ctrl X ialah untuk delete ataupun cut away. Cut away ni maknanya kita buang terus lah. Selain daripada copy teks, gambar juga, contoh macam kita buka Windows Explorer, okay, kan kita pada Windows Explorer, saya boleh juga pergi kepada sini, saya boleh select ini dan juga saya boleh delete. Saya boleh berklik untuk delete atau untuk cut. Kedua ni function yang sama. Contoh cut ni dibuang terus. Jadi itu satu lagi shortcut yang nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baiklah. Okey, itu slot pertama. Nanti saya akan dapatkan lagi maklumat-maklumat yang boleh memudahkan kerja kita dan highlightkan contoh. Akan datang saya akan tunjukkan macam mana nak buatkan cursor ini. Bentar ya. Nampak cursor ni? Cursor ni dia ada bulatan tu, hello tu ataupun highlight tu warna kuning sepat. Senang lagi nampak benda bila nampak besar macam ni, nampak tapi tak terlalu besar sangat. Saya boleh buat besar, tapi kadang-kadang saya boleh ubah juga. Boleh ubah cursor tu jadi pointer, jadi gambar kereta. Ada juga ada keluarkan ikon kecil untuk highlightkan cursor tu supaya mudah nampak. Jadi itu saya akan ajarkan pada video ataupun tutorial akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula pada slot kedua. Slot kedua ni saya kalau dapat nak bincangkan storage dalam sini. Mana kalau kita ada hard disk ke ataupun SSD, itu storage lah yang mana kita simpan di dalam komputer ni. Dari masa ke semasa kita download file, kita install, kita uninstall. Kadang-kadang kita lupa masa kita install tu kita buat kerja sikit dengan software tu, ataupun kita contoh kita gunakan kita download freeware Omega T translation yang saya pernah tunjukkan cara guna tu. Kita download dan kita pakai, kita gunakan, kita simpan dan kita save. Lepas tu bila kita uninstall, dia hanya buang mainly dia buang program asas dia, tetapi dia punya kerja, dia punya temporary file tu banyak ditinggalkan balik dalam hard disk kita ni. So from time to time hard disk kita akan menjadi besar. Bila besar, dia jadi sempit. Maknanya barang simpanan dalam kita yang kita delete ke apa semua, dia akan jadi sempit. Jadi salah satu cara maintenance dia ialah dengan kita bersihkan ataupun kita buang mana-mana yang tak pakai. Ada beberapa method lah. Satu ialah kita pergi, kita delete file. Tapi bila kita delete, kita tengok dekat recycle bin masih ada lagi. Macam tu juga konsep penggunaan installation ni. Dia dah install software tu, kita buat kerja, temporary file tu ada lagi. Macam kita download satu program tu dia dalam bentuk compress file tu besar. Bila kita telah start install, kita double click, dia akan start installation. Dia install, dia buka file ni dan di install semua sekali, download apa program yang perlu semua sekali, dia dah install. Okay, jadi jalan cantik. Tapi file tu masih ada situ lagi, itu tak perlu lagi dah. So banyak yang kita kadang-kadang terlupa yang kita tak perlu kan. Jadi contoh salah satu daripada ni ialah kalau kita lihat pada desktop saya, kita pergi kepada contoh, kita buka kita buka download, nak tengok sama ada tak yang saya pernah download. Contoh capture
capture ini saya beli webcam Logitech. Saya dapat software ini saya kena download daripada website Logitech, sebab bila download pun bagus juga sebab internet dah laju. Jika kita download original file dia tu, kita download daripada website dia adalah terbaru. Bila kita dah install Logitech Capture ni, lepas tu kita gunakanlah, kita lupa ini original file yang container file tu, yang disimpankan program tu dalam bentuk kompres, masih ada lagi situ. Jadi saya boleh buang dah. Ini 100 MB. Nampak ni 116 MB. Saya boleh buang dah ni. Buang. Okey, Webex ni adalah macam software Zoom. Kita ada beberapa video conferencing software. Webex ada, Zoom ada, Lark Meeting ada, satu lagi awak tak boleh tengok lagi, HMM. Dia punya nama dia tu. Tapi setakat ini saya rasa dia ada dekat Windows, dia ada dekat iPhone, dekat Android belum ada lagi. Kena faham macam ni saya tak perlu lagi pakai. Saya delete. Kemudian contoh ini why not Windows 11 ni ialah software yang saya perlu simpan lagi sebab tak besar lah, 2 MB saja pun. Tapi dia gunanya untuk test sama ada saya punya komputer ni, bila kita kata contoh kita try run, dia untuk check komputer saya sama ada sesuai atau tidak untuk install Windows 11. Sekarang ni kita pakai Windows 10. Jadi saya tengok dia kata ini DirectX WN checking. Saya rasa ini tak pas. Currently not listed as compatible CPU. Dia sebab CPU ni belum lah. Komputer ini lebih pada 9 tahun. Jadi memang nampak gayanya tak sesuai lah. Jadi saya cancel ni. Tapi program tu masih ada itu lagi. Voice mode ni itu lain hari kita bincang. Ini interesting juga tu. Nanti bila saya pasang awak tengok lagi itu. Cuma kegunaan dia bukan untuk main-main. Kegunaan dia adalah untuk kalau kita buat presentation atau kita buat tutorial, kita nak akan lebih interesting kan. Jadi dia akan keluar bunyi-bunyi yang lebih canggih. Macam contoh suara saya akan bertukar menjadi suara digital. Okay. Setengah dia dalam bentuk zip file. Contoh ini Facebook. Okey, Facebook ini salah satu daripada Facebook saya punya file yang saya pernah post dekat Facebook. Saya download untuk simpan kopi. Jadi jika katalah ada orang hack saya punya Facebook, saya ada kopi saya punya, saya tahu daripada mana gambar tu dapat. Okey, ini kadang-kadang setengah foto save semuanya. Ini kalau tak perlu boleh buang, tapi cuma bila file tu kecil 200,000 byte saja. Okey, yang ini macam download kena tu ada blackout, dia separuh jalan, jadi saya boleh delete lah. Oh, ini zip file. Ini adalah folder yang saya perlukan. PDF file ini adalah installation file dia. Okay. Jadi ini saya dah buang. Maknanya saya dah buang, space tu boleh digunakan balik. Tapi mesti ingat dia simpan dalam recycle bin. Kalau kita beri sini recycle bin ni kita buang, dia akan buang terus. Okay, baiklah. Tapi ada ketikanya bila kita buang ni daripada recycle bin, empty recycle bin, kita right click empty recycle bin, dia habis, terus dibuang. Tapi kat tempat lain ada lagi. Jadi salah satu cara dia adalah tekan run command, cari clean mgr. Okey, this clean up. Kita boleh buka, ini run natural biasa, tapi kadang-kadang cleaning ni dia membersihkan sistem file, temporary file, mungkin file tu dia perlukan. Lebih sesuai kalau kita run sebagai administrator. Since kita masuk akaun ini, komputer kita owner dia, jadi kita adalah administrator. Okay, sorry, dah terbuka lah. Ini dia tanya sama ada nak maintain drive D ke drive C. Drive C lah. Maka dia pun run. Ini straightforward saja, tapi cuma orang tak pernah cuba. Mungkin dia delete daripada file, dia download, dia delete, ataupun dia dah guna, dia tak suka, dia buang. Okey, nampak ni Microsoft Defender antivirus, downloaded program files, temporary internet files, Windows error. Okey, tak banyak. Oh, delivery optimization file ini ada 100 MB. Lepas tu turun bawah lagi, recycle bin ada 553, temporary file tak banyak lah. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah gunakan sebelum ni, bila ada run that clean manager, bila kita test out, kita akan jumpa mungkin supaya
10-20 gig boleh dapat balik tu. Jadi saya delete. Dia akan ambil masa sebab dia akan delete permanently, tak akan dapat recall balik. Dalam recycle bin pun dia kira dia buangkan sekali. Jadi space tu kita boleh gunakan balik. Tak perlulah kata diberitahu kita, dia highlight kita space makin kecil,